Untunglah generasi hari ni, Dayah. Sebab apa dulu kan mak bapak sanggup ni gadai tanah, pajak emas, jual lembu semua. Sebab apa nak bagi anak sambung masuk universiti? Ya ke? Ya. Ish. Tapi jangan risau. Baby Fahri, Ibu got you, okay? Ibu dah save dah adik Fahri dalam simpan SSBN. Tahu? Awesomenye PTPTN. Mestilah awesome. So kita nak sembang pasal simpan SSPN juga hari ni? Ya, betul. Oh, menarik. Menarik kan? Awesome kan? Awesome. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke The Hijabista Show bersama saya Dayah Bakar dan juga Bella Zahir. Yes, dan ceritanya sebenarnya hari ini kita nak cerita tentang SSBN. Ya, betul. Kata Bella, dulu pernah cerita tentang simpan SSBN. Betul. Tapi hari ini lebih awesome sebab kita nak cerita tentang 25 tahun PTPTN. Umur saya lah. Oh, lebih kurang kita. Sama lah sama saya. Sama lah PTPTN lah. Faham. Dan bersama dengan kita hari ini, kita ada selebriti terkenal, ya, ibu kepada dua cahaya mata, Irma Hasmi. Dan juga di sebelah saya ni, kita ada Ketua Pegawai Operasi PTPTN, Puan Mastura Muhammad Khalid. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Sihat. Jadi kita nak tanya juga perkembangan terbaru Irma. So sebenarnya saya banyak buat hosting juga. Kalau orang tanya, mana tak nampak, tak berlakon pun. Ya memang betul. Sebab komitmen sebagai seorang ibu. Saya rasa Dayah pun tahu, Bella pun tahu. Memahami lah, memahami. Memahami kan. Sebab apa, kita prioriti tu lebih pada anak-anak. Kita bukan fikir masa depan kita saja, kita fikir masa depan anak kita. Nampak tak? Nampak? Awesome tak? Hashtag ni Ibu Awesome. Macam lah. Okey, sekarang ni kita nak ceritalah, tak tanya Irma dulu lah. Kalau zaman dulu, bak kata Bella tadilah bergadai tanah dan sebagainya. Mungkin ada kekangan kewangan lah untuk student, untuk pelajar-pelajar. Kita nak tahu juga, seorang Irma Hasmi, ceritakan dulu. Mungkin ada kekangan kewangan waktu nak belajar. Kan? Kita nak tahu. Struggle. Saya tak tahu zaman sekarang, layak pelajar tunggu result SPM masih macam zaman saya ke tidak. Saat zaman saya, kalau tunggu result SPM, dia semua keluar pergi cari kerja. Tapi kalau nak cari kat mana nak buat part time job lepas SPM, memang pergi ke shop lot, cari yang iklan tampal-tampal. Jadi kita waktu zaman tu memang akan call lah. So kat Babi pun ambil nombor. Call semua kan. Bila nak pergi interview, untuk apa, kerja sementara. Okay, buat apa dengan duit tu? Dalam masa tempoh beberapa bulan tu, itulah duit, cari duit untuk bayar pendaftaran masuk U. Kalau dapat masuk U, tempoh dapat result dengan tempoh permohonan tu ada banyak masa kan. Kadang-kadang mungkin makan ke 6 ke 8 bulan macam tu. Itulah waktu kumpul duit. Tapi tak adalah sampai bergadai-gadai, tak ada. Bergadai tenaga dan masa masa tu. Maknanya tak santai-santai, tak relax masa tunggu result SPM tu. Tak duduk kat rumah je. So banyak kerja saya buat masa tu. Masya Allah. Nampak tak macam mana struggle? Sebab nak sambung belajar. Ya, tapi memang Alhamdulillah, jadi dengan duit bekerja tu lah bayar pendaftaran. So habis lepas tu. Tak sempat nak shopping apa-apa. Sekarang ni mudah. Sebab apa? Kita ada PTPTN. Sebab tu Bella nak tanya juga Puan Mastura, apa matlamat penubuhan PTPTN ni? Kerajaan tubuhkan PTPTN tahun 1997 kerana tidak mahu ada rakyat Malaysia yang bijak pandai yang dapat tawaran masuk IPT tak dapat masuk kerana masalah keuangan. Jadi kalau kita lihat PTPTN ditubuhkan tahun 1997, dulu kita menyewa di Wisma Cis Pidana Damansara. Sekarang kita sudah ada pun bangunan sendiri pada tahun 2015 di Kuala Lumpur. Dan sekarang untuk memudahkan kita memberi perkhidmatan kepada pelanggan seluruh rakyat Malaysia, PTPTN ada 64 cawangan di seluruh negara. Jadi tujuan PTPTN ditubuhkan ni, kita tak nak ada orang tercicir masuk IPT kerana masalah keuangan. Jadi kita berikan dua perkhidmatan. Yang pertama, kita beri pinjaman. So ambil pinjaman PTPTN, belajar, kemudian bayar balik. Yang kedua, kita juga sediakan skim untuk ibu bapa. Buat perancangan awal, simpan macam Dayah kata, dah simpan untuk anak dalam simpan SSPN. Rancang keuangan bila anak masuk IPT nanti 18 tahun lagi, telah ada tersedia sejumlah wang untuk masuk ke IPT. Betul, saya sebenarnya Puan Mas, saya dah buat kira-kira dah. Saya cakap nanti umur 18 tahun dah jadi berapa, so sebulan kita tolak duit kita berapa. Sebenarnya betul perancangan awal untuk kita ibu bapa, untuk anak-anak. Sebab kita tak nak nanti anak keluar daripada IPT, tiba-tiba belum ada kerja, belum ada apa, dah ada sejumlah hutang. Dan sebenarnya PTPTN tak kata kita nak hentikan pinjaman. Bila ada simpanan, mungkin sebahagian simpanan, sebahagian pinjaman. Jadi kita nak juga ada tanggungjawab bersama daripada ibu bapa dan juga keluarga
dan juga tanggungjawab kami lah dari pihak kerajaan membantu mereka yang memerlukan. That's why banyak info yang saya tahu daripada PTN hari ni. Ya. Kan kalau tak saya macam tak tahu pula yang simpan SSPN begitu. Ada boleh simpan simpanan daripada kecil lagi. Kan ada untuk pendidikan. Maksudnya dua-dua sekali. Jadi Irma, kita tahu lah Irma kan struggle tadi katanya cerita Betul. daripada dulu. Ya. Sampailah menjadi Irma Hasmi yang sekarang. Jadi kalau dilihat kepada jasa PTPTN kepada rakyat Malaysia, terutamanya pelajar, apa pendapat Irma? Tetapi sebelum nak jawab tu, sebelum jawab, sabar. Kita Dia sebenarnya tanya nak tapi dia tak bagi jawab lagi. pendapat bagi rakyat masa. Malaysia. Kita ada segmen Sis Cover. Okey. Apa kata? Kita saksikan. PTPTN untuk di kalangan B40 seperti saya ni, saya Alhamdulillah saya dapat lanjutkan pelajaran saya dan juga sekarang ni saya dapat bekerja dalam bidang yang saya inginkan. Bagi saya, PTPTN banyak memberi jasa kepada pelajar-pelajar sebab untuk pelajar yang cemerlang ataupun dapat naik chancellor, PTPTN dapat bagi tak payah bayar langsung duit tu. Jadi dia memudahkan kami pelajar-pelajar untuk bebas dari hutang. Tanpa PTPTN saya mungkin tak dapat semua belajar dan ada beberapa kos yang kita kena guna kos lebih lah, contohnya nak beli software, dan kalau tak ada PTPTN saya mungkin tak dapatlah nak beli software ke apa ke. Macam saya sendiri dan juga kawan-kawan saya, PTPTN ni banyak membantu kami dari segi pembiayaan dan juga kami tak perlu risau sewaktu kami sedang belajar sebab dengan adanya PTPTN ni dapat menjamin pendidikan kami. Bagi saya, kepentingan untuk PTPTN kepada keluarga B40 sangatlah penting bagi pelajar dan kawan-kawan saya sebab dia dapat meringankan beban keluarga bagi keluarga yang banyak anak ataupun adik-beradik. So ibu bapa tak payah fikir lagi untuk anak yang dah masuk universiti sebab mereka ada bantuan PTPTN. PTPTN ni penting sebab zaman sekarang ni kalau kita tengok lagi banyak online class daripada kelas face to face. So bila ada kelas online ni, kebanyakannya keluarga B40 tak mampu nak beli laptop atau gadget-gadget yang memerlukan untuk diorang buat online class. So saya rasa bila ada PTPTN ni, diorang boleh gunakan duit tu untuk beli laptop atau sebagainya. Baik, kita kembali dengan diskusi kita hari ini iaitu tentang PTPTN 25 tahun. Jadi Irma, tadi saya ada tanya soalan, apa pendapat awak sebenarnya tentang kemudahan yang diberikan PTPTN kepada rakyat Malaysia, terutamanya pelajar? Kalau banding waktu saya pun saya rasa banyak kelebihan dia. Satu, saya bandingkan dengan rakan-rakan yang terus dapat pinjaman, terus dapat masuk universiti. Mudahnya mana dia tak pening-pening macam tadi kan, family semua pening kepala, bergadai apa semua, fikir korek semua, akaun semua sebab apa nak hantar anak pergi universiti kan. Dan dulu kalau anak dapat universiti salah satu kebanggaan kan, tak boleh lepaskan peluang, kena juga. So apa ada semua bagi untuk anak kan. Anak kalau anak pertama ke, anak kesayangan ke, anak emas kan. Nak masuk universiti pun banyak persediaan kita kena sediakan. Okey, masuk asrama lagi, keperluan semua lah kena beli. Kemudian okey, contoh macam kos yang saya ambil, engineering tau, electrical engineering. So banyak benda-benda yang perlukan belanja yang mana universiti tak sediakan. Contohnya kita nak buat programming, kita kena beli alat-alat, tools yang elektronik tu. Macam saya yang kerja sendiri waktu tu, saya tak mudah macam diorang. So every weekend saya struggle cari lagi part time job. Jadi macam mana? Fokus saya lari tak? Fokus lari, penat. Walaupun saya kena cari extra duit macam tu, okey, berdikari, ada pro and con dia lah. Alhamdulillah ada proses berdikari tu. Tapi kalau saya dapat patah balik, kalau ada kemudahan macam tu, kenapa saya tak ambil kemudahan dan kenapa saya kena lalu the struggle kan? Ya, boleh sempurnakan masa depanmu. Macam tu. Awesome-nya PTPTN ni kan. So kita nak tanya Puan Mastura pula. PTPTN ni sebenarnya dia hadir kan start 1997 kan. Dia hadir masa kita tengah krisis ekonomi. Jadi boleh tak Puan Mastura sharekan sedikit macam mana PTPTN ni boleh membantu meringankan beban especially untuk golongan-golongan B40 ni? Kalau family B40, saya rasa kalau tak ada PTPTN, kebanyakan mereka akan kata nak duduk kat rumah je lah kan. Terutamanya kalau perempuan. So dia tak beri peluang untuk B40 ini belajar. Sedangkan B40 ni kenapa kita perlu bantu dia, kerana apabila mereka masuk IPT, mereka akan membantu keluarga mereka meningkatkan tahap ekonomi. Mungkin mereka pada masa tu ibu bapa yang hanya bekerja kampung atau bekerja cuci dan sebagainya. Dengan anak B40 ni masuk ke IPT, selepas itu mereka dapat membantu ibu bapa apabila mereka mendapat pekerjaan. Jadi kita lihat sendiri bagaimana kami membantu B40-nya semasa sambutan 25 tahun kita baru-baru ini. PTPTN ada memberi satu anugerah kepada tokoh peminjam lah. Yang mana Encik Ashmat
ya, daripada negeri Sabah. Beliau merupakan dari keluarga B40, mengambil pinjaman PTPTN untuk belajar di UiTM Sarawak. Sekarang beliau ada syarikat sendiri, pengarah urusan di sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan e-hailing ride runner. Jadi di PTPTN kita ada dua aspek lah. Dari segi pinjaman untuk kumpulan B40 ni, kita memberi pinjaman, jumlah pinjaman yang maksimum. Sebab pinjaman PTPTN ni adalah berdasarkan kepada latar belakang ekonomi keluarga. Yang kedua, untuk mereka daripada golongan B40 ini, mereka boleh mendapat wang pendahuluan pinjaman. Kalau Irma tadi kerja sebab nak bayar yuran masa mendaftar. Jadi untuk PTPTN ni, apabila mereka membuat permohonan melalui UPU, mereka boleh memaklumkan untuk mendapat wang pendahuluan pinjaman PTPTN berjumlah RM1,500. So jumlah ini, duit ni mereka boleh tunaikan. Apabila kita luluskan, mereka boleh print warrant tu, pergi dekat Bank Islam dan tunaikan untuk mereka buat persiapan. Seterusnya, kita ada produk simpan SSPN. Untuk simpan SSPN Prime, sekiranya ibu bapa membuat simpanan, PTPTN akan memberikan geran sepadan. Okay. Menarik kan? Tak menarik. Contoh pendapatan ibu bapa tu katalah RM4,000. Hari ni RM4,000, anak dapat surat masuk IPT. Kalau ibu bapa dah menyimpan daripada anak mungkin berumur 1 hari atau sebulan sehingga anak berumur 18 tahun, katakan simpanannya ada RM8,000. Okey, dengan tawaran masuk IPT tu, dengan simpanan dalam SSPN Prime sebanyak RM8,000 ini, kerajaan lah melalui PTPTN akan beri geran sepadan sebanyak RM8,000 juga. Wow. Ringgit ke ringgit dengan simpanan dalam SSPN. Maksudnya lagi banyak yang ibu bapa tu simpan. Maksimum untuk satu keluarga RM10,000. Kalau dia simpan RM10,000 maka dapat lagi RM10,000, maknanya ada RM20,000. Jadi sudah dapat meringankan beban kewangan mereka. Mereka boleh membuat pengeluaran untuk membuat persiapan ataupun untuk apa-apa keperluan belajar. Mungkin kita kat sini berpendapatan sekarang lebih daripada RM4,000. Tapi kita terus menyimpan kerana anak kita akan masuk IPT lambat lagi. Pada masa itu mungkin kita tak ada pekerjaan. Jadi nilai RM4,000 pendapatan itu ditentukan semasa anak masuk IPT. Jadi penting untuk menyimpan sekarang demi kebaikan pada masa depan. Untuk simpan SSPN Plus, kita ada yang berpakej. Bagi golongan B40, mereka mungkin mampu untuk membuat simpanan dalam pakej D5 ataupun pakej Intan. Yang mana pakej Intan ni RM30 sebulan, RM1 sehari. Dengan RM30 ini, sekiranya berlaku kematian kepada ibu bapa, kita ada perlindungan takaful. Jadi, untuk ibu bapa, kalau nanti berlaku sesuatu, bukan kita minta, tapi ini persediaan ibu bapa sendiri. Anak nak masuk IPT, dah ada manfaat daripada simpanan, manfaat daripada takaful ini. Saya rasa dengan adanya PTPTN dan juga perkhidmatan yang luar biasa macam ni, membuatkan saya rasa ibu bapa tak berfikir dua kali. Dan bercakap tentang 25 tahun ni, terima kasih juga kepada PTPTN sebab banyak membantu rakyat Malaysia, para pelajar. Saya tak tahu, mungkin anda menonton, anda pun sama juga seperti kami kan menggunakan perkhidmatan PTPTN, dan itulah menarik bila kita dengar daripada pinjaman, perkhidmatan tu kita boleh simpan pula. Jadi tak tahu jawab berapa Irma, perancangan untuk anak-anak. Lagi-lagi kalau kita cakap tentang pendidikan. Saya rasa saya pun agak lambat terima info yang mana kata ada perkhidmatan SSPN tu untuk anak. Dan seawal 1 hari dah boleh menyimpan kan. Saya agak lambat je sebab anak saya dah besar, dah masuk sekolah rendah, baru macam ada rupanya kan. Jadi kita kena create the awareness lagi macam ni. Alhamdulillah. Dan siapa yang dah mendengar tu jangan ambil remeh. Macam yang menonton hari ni, please kan, sampai sampaikan kepada kawan-kawan ke atau yang belum kahwin, macam dah cakap kan, yang belum kahwin lagi kan. Dah rancang wawan, dah kena plan dah. Tak tahu lagi suami siapa tapi dah plan untuk anak dah. Penting ya. Awesome sangat tu kan. Tahu je ada SSPN Plus tu, dan terus ambil yang tu untuk diorang. At the same time, kalau kata nak ambil dua-dua pun boleh juga, betul tak? Kita boleh ambil dua-dua kan. SSPN Plus ataupun ada rezeki lebih nak ambil yang Prime tu pun kita ambil juga. Sebab dia ada apa tadi, grant tadi tu kan. Grant bagus tu. Macam bila masuk belajar je terus ada tambahan kalau tengok kepada tak. So at least saya boleh rancang untuk anak saya, besok katalah tunggu result SPM, tak adalah dia membuang masa dengan kena bekerja keras. So kurang-kurangnya dia bercari ilmu lain pula sementara tu. Jadi perancangan tu lebih teratur, tak perlu risau tentang kewangan tadi. Risaukan apa kos
course yang dia nak ambil dan dia tahu apa minat dia. Sebab Irma cakap tadi, Irma lambat sikit dapat tahu tentang simpan SSPN ni. Daripada mana Irma dapat tahu pasal simpan SSPN? Di sini juga. Di Sarangcraft punya program juga. Betul. Masa tu saya tak ambil lagi, saya dijemput jadi panel juga. Topik yang sama berkaitan dengan awareness untuk PTPTN dan terus balik tu terus buat. Terus balik through online, mudah. Sebab itulah korang kena tengok The Hijabista Show. Yes, sebab tu share link ni, share dengan kawan-kawan yang dah kahwin, belum kahwin semua boleh. So tadi kan kita tanya Puan Mastura tentang penubuhan PTPTN, apa matlamatnya, dan kita tahu bila kita tubuhkan tu mesti akan ada cabaran, mesti akan ada halangan juga, betul tak? Alhamdulillah 25 tahun kita telah pun dapat membantu seramai 3.6 juta pelajar masuk ke IPT dengan penyediaan dana 66 bilion. Wow. Kita tak boleh bayangkan berapa banyak. Tapi pada masa yang sama, alhamdulillah macam Irma juga adalah merupakan salah seorang daripada 5.4 juta pendeposit simpan SSPN. Dan kita ada kutipan sekarang sebanyak 12 bilion yang kita harap sampai masa anak belajar nanti ibu bapa akan mendapat manfaat daripadanya. Jadi dari segi cabaran PTPTN yang pertama, cabaran kami adalah kami perlu menyediakan dana. Kita nak bantu rakyat Malaysia untuk belajar. Jadi kami kena pastikan bahawa kami ada dana untuk terus dapat memberi pinjaman. So dana kita ada dua. Yang pertama sudah tentu daripada bayaran balik pinjaman. Ya, jadi peminjam-peminjam di luar sana kalau dah habis belajar, dah bekerja, saya menyeru untuk mereka membuat bayaran balik bagi sebenarnya membantu anak-anak mereka ni nanti, ya, anak-anak kita semua apabila memerlukan pinjaman. Yang kedua, kita akan buat pinjaman lah daripada institusi keuangan. Jadi kalau tak cukup bayaran balik yang diterima, kami perlu pinjam daripada orang lain, daripada bank. Kerana setiap tahun kita perlukan lebih kurang 3.5 bilion untuk memberi pinjaman kepada 180,000 peminjam-peminjam baru setiap tahun. Yang kedua, kita ada cabaran berkenaan teknologi lah. Kalau kita lihat peminjam kita ni golongan muda. Bila mereka graduate pun, mereka mesti nak kaedah yang mudah. Kaedah yang mudah untuk memohon, kaedah yang mudah untuk membayar balik. Jadi PTPTN perlu setaraf dengan institusi keuangan yang lain ataupun perlu mempunyai infrastruktur teknologi yang baik. Sehingga sekarang alhamdulillah kita telah pun mempunyai aplikasi mobile sendiri iaitu My PTPTN. Jadi kepada para penonton semua, kalau nak tahu banyak tentang PTPTN, boleh muat turun aplikasi mobile PTPTN iaitu My PTPTN. My PTPTN sekarang pergi download. Jangan download yang shopping je. Lepas tu, okey, kita juga menyediakan banyak saluran bayaran balik melalui saluran yang dalam talian. Kita ada kerjasama dengan e-wallet, kita ada kerjasama dengan syarikat-syarikat shopping tadi untuk memudahkan mereka membuat bayaran balik. Dengan saluran-saluran itu juga ada ganjaran-ganjaran yang kita berikan. Jadi kalau mereka di luar sana boleh tengok apa promosi yang ada melalui kita punya website lah. Seterusnya kita punya cabaran juga adalah tentang persepsi lah. Kita perlu menangani persepsi masyarakat tentang PTPTN. Kita perlu pastikan bahawa perkhidmatan kita perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sebab kalau mereka mempunyai persepsi yang negatif, bagaimana kami nak berikan perkhidmatan yang baik kerana orang akan memandang kami sebagai negatif sahaja. Sekarang ni segalanya di hujung jari kan. Untuk generasi yang sekarang ni, kalau boleh ya nak yang paling menyenangkan. Segalanya nak yang tekan settle. Awesome-nya PTPTN siap buat aplikasi untuk korang. Kita bercerita tentang cabaran tadi, sekarang kita nak cerita tentang sumbangan pula. Macam mana agaknya PTPTN memperkasakan lagi untuk membangunkan generasi. Lagi untuk adik-adik di luar sana, bakal yang pelajar yang bakal menyambung pelajaran di IPT. Yang pertamanya macam dari segi literasi keuangan. Kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni kadang-kadang buat tak tahu je bila orang nak beri maklumat tentang pengetahuan ilmu keuangan. Kita ada program literasi keuangan. Dalam program ini kita memberikan panduan bagaimana sekiranya mereka keluar bekerja mendapat gaji, bagaimana mereka harus membelanjakan. Hutang apa boleh buat, hutang apa tak boleh buat, hutang apa biarkan, jangan buat dulu sehingga mencapai satu tahap. Selain daripada itu, kita nak pastikan mereka boleh mendapat pekerjaan. Jadi kita bantu juga memberi panduan bagaimana menyediakan resume atau CV.
juga membantu mereka memberi panduan bagaimana untuk menghadapi temu duga. Kita tahu bahawa kadang-kadang mereka ni mempunyai banyak juga panduan-panduan lain, tapi kita nak pastikan bahawa peminjam kita ni special. Kita ada beri maklumat kepada mereka supaya bila mereka keluar mereka tahu apa nak buat. Okey, itu kepada peminjam kita. Tetapi kita juga ada program yang terkini yang kita lancarkan semasa majlis sambutan 25 tahun PTPTN, iaitu Kelab Simpanan. Kelab Simpanan ini adalah hasil kerjasama antara PTPTN dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita telah menubuhkan kelab ni sebagai satu kelab co-curriculum di sekolah-sekolah. Sekarang ni pun kita dah ada lebih kurang 13 sekolah yang menjadi pilot kepada program ini, yang mana apabila pelajar memasuki kelab ini dalam aktiviti co-curriculum mereka akan diberikan pendedahan-pendedahan terutamanya dari aspek pengurusan keuangan. Early education Daripada sekolah rendah lagi dah boleh belajar dah. Antara program yang ada dalam tu adalah bagaimana kita boleh dapat pendapatan daripada bahan-bahan terbuang atau kitas semula. Upcycle lah. Boleh ajar saya sekarang tak, walaupun saya bukan sekolah rendah, tapi nak tahu juga macam mana. Nanti kita akan bawa awak. Okey. Orang perlu melihat PTPTN tabung pendidikan ini sebagaimana macam tabung haji. Kita kata okey nak daftarlah supaya dapat pergi haji awal. Jadi kita simpan dalam tabung haji. So kita nak anak kita pandai. Kita nak anak kita masuk universiti. Jadi mungkin caranya, salah satu cara selain daripada kita mendidik anak adalah kita mulakan simpanan dalam simpanan SSPN. Kita nak tanya Irma lah. Irma, ada tak nasihat-nasihat untuk golongan-golongan ya yang menikmati PTPTN sekarang tu? Mungkin boleh nasihatkan untuk bayar balik ke? Macam mana? Okey, saya lebih kepada untuk pesanan-pesanan bila ada peluang-peluang begini, jangan lepaskan peluang, sebab nanti bila bahasa kita dah waktu yang akan datang kita akan menyesal. Masa tu jadi macam saya nanti, saya menyesal. Ya. Tapi nak menyesal sangat pun tak boleh, sebab kita memang tak boleh patah balik. Jadi kita tengok apa yang masa akan depan yang boleh kita elakkan, mengurangkan damage tersebut. Jadi mana kita boleh elak risiko yang tak baik, kita elakkan. Jadi ada peluang-peluang macam ni, ini peluang untuk kita. Kalau tak, kenapa benda baik tu ada sehingga 25 tahun bertahan, kan, walaupun ada yang tak bayar tadi, walaupun struggle tetap juga terus awesome 25 tahun, pastinya ada kebaikan. Kenapa dia bertahan sehingga 25 tahun, betul tak? Dan dia sebut angka-angka tadi kan, figure-figure berapa million, berapa bilion itu, sebenarnya banyak dah produk-produk PTPTN dan dikeluarkan yang membantu orang-orang yang dah berjaya pada hari ini, yang dah dapat education, full education. So bila dapat awareness macam ni, kita kena tengok, duduk apa kebaikan untuk diri kita. Jadi kalau kita boleh grab peluang tu, kita grab peluang tu. Jangan menyesal di kemudian hari. Dah pernah buka website dia belum? Ataupun buka apps tadi apa? My PTPTN. Okey, kadang orang cakap nanti nak komitmen tinggi, takut kan. So sebenarnya sangat rendah. Kalau tengok package SSPN yang plus tu, paling rendah RM30. Kemudian ada lagi, kalau kita ada rezeki lebih, RM50. Punya maksimum berapa? RM500. Okay, lepas tu kelebihan dia saya suka sebab ada insurans juga. Betul, saya pun setuju. Saya suka tu. Kadang kita kan terlepas pandang. Tapi insurans yang ditawarkan pun kita boleh pilih juga ikut kita punya keselesaan ataupun keinginan kita, keperluan kita. Kemudian kalau tak nak itu rasa mahal juga, RM30 sehari RM1 pun rasa macam tak mampu. Tak apa, pergi dekat patah balik dekat SSPM Prime. Kita boleh buka akaun tu serendah RM20 saja. Order Grab berapa kadang-kadang? Tanya saya. Order Santuy lah selalu order. Bukan sahaja memudahkan anak-anak tu sendiri ya bila ada simpan SSPN, tetapi memudahkan juga ibu bapa. Bila anak-anak dah umur 18 tahun, ibu bapa pun dah tak payah nak runsing-runsing lagi dah. Sebab mudah, awesomenya PTPTN ni. Yes, betul. Dan bercakap tentang 25 tahun PTPTN ni, sebenarnya kita semua harus berterima kasih sebab kita dapat bantuan untuk pendidikan. Di mana pendidikan ni adalah asas dalam kehidupan kita. Betul. Dan untuk permulaan kejayaan kita untuk capai cita-cita adalah dengan PTPTN. Jadi saya sebagai salah seorang yang menikmati ataupun yang memudahkan hidup saya sewaktu seorang pelajar, saya rasa terima kasih kepada PTPTN kerana menjadi begitu awesome untuk saya mencapai cita-cita saya. Bella pula macam mana? Sempurna tak masa depanmu? Sempurna masa depanku. Saya buat-buat ni baru teringat dah bayar balik ke belum? Tak ada. Kita tolak tiap bulan je kawan-kawan. Untuk saya sendiri pun saya rasa benda yang sama. Terima kasih kepada PTPTN sebab banyak membantu untuk memudahkan perjalanan kita punya nak belajar ni kan. Kalau macam Irma tadi punya susah Sabtu Ahad pun kena kerja. Kita Sabtu Ahad boleh relax lagi. Dia pergi shopping. Tidak. Bukan, maksudnya adalah waktu rehatnya tu kan. Kita boleh bahagikan sama rata. Rehat dan juga belajar. Itulah awesomenya PTPTN. Yes, dan juga ingat bila kita cakap tentang PTPTN, kalau dulu mungkin kita ingat
pinjaman. Sekarang pinjaman dan juga simpanan. Ya. Dan ada banyak sangat perkara yang saya rasa kita harus angkat dan kita harus spread the awareness. Semua jangan lupa share link ini The Hijabista Show untuk sama-sama dapatkan the best of the best daripada PTPTN. Dan motonya Puan untuk PTPTN, peluang kejayaan anda. yes, peluang kejayaan kita semua. Nampak tak ada berjaya ni kan? Yes. Last but not least, kita nak ucapkan selamat ulang tahun ke-25 PTPTN. Semoga terus maju jaya dan memberi bakti kepada rakyat Malaysia. Jangan beli pemadam banyak-banyak kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye.